Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami daripada Grup 1 akan membuat pembentangan tentang topik fenomena sekularisme di Malaysia dan impaknya terhadap masyarakat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Zawani binti Nazaruddin, Nur Afrina Fatiah binti Muhammad Rahimi, Nur Najihah Sofia binti Nur Zuki, Kristina Rashikah binti Azman, Zaid Azraq bin Zainal Azami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zawani akan menerangkan tentang pengenalan objektif kajian serta kajian literatur. Pada waktu kini, terdapat satu fenomena yang telah menyerang umat Islam yang amatlah membimbangkan, di mana seperti yang diketahui ini dapat menyesatkan diri kita. Pemikiran Barat atau kata lainnya Ghazwa al-Fiqh yang kini telah melanda pemikiran umat Islam setelah berakhirnya fasa penjajahan Barat ke dunia Islam. Kesan akan penjajahan Barat ke dalam dunia Islam telah berjaya melahirkan pelbagai fahaman terbuka yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, iaitu yang luhur serta murni. Sebagai contoh, sekularisme, liberalisme, materialistik dan juga feminisme yang secara amnya telah menafikan kewujudan sistem Islam itu sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat kita. Sekularisme yang merupakan satu fahaman yang dapat memisahkan antara urusan agama seperti politik, pentadbiran, ekonomi serta pendidikan. Al-Ilmaniyah, yakni bahasa Arabnya sekular itu diambil daripada perkataan ilmu, di mana dalam bahasa Arab ianya adalah ain, iam dan mim. Didefinisikan sebagai mengangkat martabat ilmu di mana ianya tidak bercanggah dengan mafhum Islam sendiri, akan tetapi penterjemahan yang sebenarnya kalimah sekular itu kepada Al-Ilmaniyah hanya satu tipu daya yang berselindung di sebalik slogan ilmu sahaja. Kiranya diperhatikan secara dalam, makna yang tersirat bagi sekular adalah Al-Ladiniyah, yakni tanpa agama, atau Al-La-Aqidah, iaitu tanpa akidah, yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Qardawi di dalam penulisannya mengenai pengertian sekularisme. Seterusnya adalah objektif. Objektif kajian ini adalah, yang pertama, secara amnya kajian ini adalah untuk mempelajari tentang pembahasan isu sekularisme yang kini melanda negara. Yang kedua, kajian ini juga bertujuan untuk menyelami tentang kesan sekularisme ke atas masyarakat serta cabaran dan cara mengatasinya. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menyelami atau mengenali tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyebaran sekularisme ini. Seterusnya, saya akan menerangkan kajian literatur. Yang pertama, tentang sejarah kemunculan sekularisme. Awal kemunculannya sekularisme ini bermula di Itali yang telah menyebabkan kemunculan sekularisme di Eropah pada abad pertengahan Masihi. Terdapat banyak perubahan terhadap berkembangnya tamadun Eropah di dalam pelbagai aspek, termasuk dari sikap terhadap nilai keagamaan masyarakat Eropah itu sendiri. Sekularisme ini telah diramalkan oleh beberapa orang cerdik pandai dan ahli falsafah Eropah pada ketika itu. Sebagai contoh, Francis Auguste Comte telah meramal bahawa akan terjadi suatu pencabutan ilmu dan juga keruntuhan agama. Friedrich Nietzsche yang merupakan seorang penyair Jerman juga telah meramalkan bahawa di dunia barat, iaitu Tuhan telah mati. Mereka juga telah menjelaskan serta meyakini bahawa akan hadirnya suatu peristiwa pembebasan dari Tuhan dan agama. Sekularisme ini juga telah ada di dalam kepercayaan kitab Injil yang juga merupakan salah satu daripada ajaran kitab Injil itu sendiri. Di Malaysia pula, awal kedatangan sekularisme ini secara rasmi mula diserap masuk apabila British memperkenalkan sistem residen selepas perjanjian Pangkor 1874 yang telah melaksanakan dasar pemisahan bagi pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan atau raja, di mana mereka hanya diberi kuasa khas bagi mengetuai hal keagamaan di istana, manakala residen hanya bertanggungjawab untuk mentadbir negeri. Bermulanya di sinilah fahaman sekularisme ini diamalkan dan mula menyerap masuk ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Malaysia. Kajian literatur yang kedua pula adalah tokoh-tokoh sekularisme. Sekularisme merupakan satu fahaman yang terbagi kepada beberapa fahaman yang berbeza mengikut zaman.
terdapat dua pembahagian fahaman yang diterangkan di dalam kajian ini, iaitu modernism yang wujud pada zaman Renaissance oleh sebab kemunculannya gerakan Enlightenment selepas zaman Dark Age, iaitu pada tahun 1900. Gerakan ini telah diinspirasikan oleh salah seorang ahli falsafah atau ahli perubatan berbangsa Inggeris, di mana beliau amatlah mementingkan sudut saintifik di dalam falsafahnya. Terdapat juga tokoh lain Enlightenment iaitu David Hume yang merupakan seorang ahli falsafah berbangsa Scottish yang merupakan seorang skeptik yang suka akan untuk mempersoalkan prinsip asas dalam kehidupan. Terdapat juga ahli falsafah yang berbangsa Jerman iaitu Immanuel Kant yang sangat signifikan dengan modernism yang telah mengenalkan teori kategorical imperatif. Pembahagian fahaman yang terakhir iaitu pasca modernism pada tahun 1960, di mana aliran ini ditubuhkan dengan objektif bagi menentang serta mengkritik aliran modernism. Mereka juga mempercayai bahawa pemikiran modernism itu bersifat logosentrik, iaitu secara rasionalnya, serta mempercayai bahawa ilmu sains adalah berasal dari manusia demi kepentingan di mana ianya boleh dipengaruhi dengan faktor sosiologi dan juga psikologi. Terdapat tiga tokoh pasca modernism iaitu Jean-François Lyotard yang berbangsa Perancis yang juga terkenal dengan teori the postmodern condition. Seseorang yang berbangsa Algeria yang lahir di Perancis iaitu Jacques Derrida merupakan seorang tokoh yang berkonsepkan deconstruction dan difference. Tokoh terakhir yang juga terlibat di dalam pasca modernism ini adalah Michel Foucault yang berbangsa Perancis yang juga berkonsepkan diskurs dan juga diskursif. Di bawah keterangan sebelum ini, terdapat juga cabang-cabang lain yang berada di bawah dua aliran yang diterangkan seperti ideologi relativisme yang berada di bawah pasca modernism yang menerima akan konsep kehidupan tanpa kebenaran dan hakikat yang jelas serta ideologi yang telah membawa elemen pluralism, skeptism dan juga atheism yang wujud sehingga pada masa kini. Kajian literatur yang seterusnya adalah kesan-kesan sekularisme terhadap masyarakat. Terdapat beberapa kesan sekularisme terhadap masyarakat yang telah memberikan perubahan yang besar kepada kemajuan diri serta negara kita sendiri. Kesan terhadap pegangan akidah masyarakat Islam di negara kita amatlah tinggi, di mana ianya telah memberikan impak yang besar dari segi agama seperti akan disenchantment of nature, di mana ianya telah lebih memberi fokus akan alam tabi'i daripada makna rohaniah itu sendiri, yang juga membuatkan masyarakat lebih mempercayai akan ahli saintis barat berkenaan dengan astrologi. Selain itu, sekularisme ini juga telah memberikan impak kepada aspek politik negara kita, iaitu kita lebih mempergunakan undang-undang sekularisme daripada Islam itu sendiri, iaitu desacralization of politics, di mana ia telah menolak kekuasaan serta autoriti politik itu sendiri dengan tidak berasaskan sumber rohani dan juga agama. Pahaman sekularisme ini juga telah memberikan impak akan aspek sosial di mana deconcentration of values, di mana masyarakat tidak mementingkan sistem nilai dan lebih mempercayai bahawa nilai diri itu adalah relatif yang boleh berubah mengikut zaman. Bagi kajian literatur yang terakhir pula adalah cabaran dan juga cara mengatasi isu sekularisme. Seperti yang kita ketahui, sekularisme ini juga mempunyai cabaran ianya sendiri di mana kebiasaannya melibatkan para remaja yang masih muda yang baru ingin mengenal erti sebenar kehidupan. Ianya dapat dilihat dari segi keagamaan kerana mereka kurang mahu menerima akan ajaran yang telah ditetapkan oleh agama masing-masing. Dalam menghadapi sekularisme ini, ia juga memberikan cabaran terhadap pendidikan masyarakat kita sendiri, di mana masyarakat lebih berkenan untuk menggunakan sistem dan institusi pendidikan yang juga terlalu meluas fahaman sekularisme itu sendiri. Namun, seperti yang kita ketahui juga, setiap cabaran terdapat cara bagi kita mengatasinya. Seperti untuk isu sekularisme ini, kita dapat mengatasinya dengan cara menguatkuasakan undang-undang Islam itu lebih daripada undang-undang sekularisme. Seperti yang kita ketahui juga,
Perlembagaan Malaysia merupakan sumber utama undang-undang di negara kita. Jadi, ianya perlulah dikaji semula serta dipertingkatkan lagi dari semasa ke semasa bagi mengukuhkan syariat Islam di Malaysia ini. Assalamualaikum. Sekarang saya akan menceritakan tentang sejarah kemunculan sekularisme. Jadi konsep sekularisme ini mula berlaku di negara Eropah pada abad pertengahan Masihi. Semasa abad ini terdapat banyak peristiwa yang menyumbang kepada kemunculan sekularisme di tamadun Eropah yang berubah di dalam pelbagai aspek. Antaranya ialah perubahan sikap terhadap nilai keagamaan masyarakat Eropah itu sendiri. Pada zaman dahulu, Eropah mengalami suatu zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliah. Pada zaman ini, Eropah telah ketinggalan dalam pelbagai aspek. Salah satu daripadanya ialah kemerosotan dari segi ilmu pengetahuan, perdagangan dan perbandaran. Pada masa yang sama, golongan gereja Katolik merupakan satu kuasa yang sangat berpengaruh dan sangat kaya. Mereka dianggap sebagai golongan yang paling mulia di dalam masyarakat. Namun, keadaan ini telah berubah sama sekali apabila menjelang abad ke-16 Masihi, iaitu pada zaman Renaissance. Sikap golongan gereja telah berubah dan penyelewangan telah berluasa dengan ketara sekali sehingga mereka mampu membatas dan menindas kebebasan aliran agama. Mereka juga menindas kebebasan individu, ekonomi dan pendidikan. Sebagai contoh, kitab Bible hanya dijadikan khusus untuk paderi sahaja dan orang biasa tidak boleh membaca dan memahaminya. Mereka juga melakukan unsur-unsur yang jahil seperti rasuah, penyelewengan dan kepincangan yang membawa kekayaan kepada pihak gereja. Oleh itu, rakyat mula mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja Katolik yang bertentangan dengan ajaran di dalam Bible. Mereka hidup seperti para pemerintah dan bangsawan tetapi tidak mencerminkan langsung amalan keagamaan. Gereja juga melakukan banyak penyelewengan terutamanya dalam penjualan sijil indulgence, iaitu surat pengampunan dosa kepada pengawal Kristian yang ingin bertaubat daripada melakukan perkara yang mungkar. Hasilnya, sebuah gerakan yang digelar sebagai gerakan Reformation ditubuhkan. Pada zaman Reformation ini, gerakan Reformation berjaya melakukan penjualan Bible dengan harga yang murah dengan bantuan mesin cetak yang telah dicipta oleh Johann Gutenberg. Dengan itu, rakyat dapat lebih memahami kitab Bible dengan lengkap dan meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Seorang profesor yang bernama Martin Luther merupakan seseorang yang membantah amalan indulgence dan percaya bahawa manusia seharusnya bergantung kepada kekuatan rohaninya. Pendirian Luther ini dikenali sebagai protesting dan telah mengancam kedudukan gereja. Tindakan ini berterusan sehingga pertengahan abad ke-16. Seterusnya muncullah pula revolusi-revolusi lain seperti revolusi Perancis dan British dalam perkembangan ekonomi, sosial dan politik dengan cara menyingkirkan agama untuk mencapai kemajuan. Ini juga merupakan permulaan yang mempengaruhi konsep sekularisme di negara jajahan Eropah sehingga zaman kini yang lebih moden. Seterusnya, kita akan melihat kepada beberapa tokoh-tokoh sekularisme. Pertama sekali, kita akan melihat kepada tokoh-tokoh dalam cabang modernisme. Zaman Dark Age ditafsir sebagai sebuah zaman yang gelap kerana kurangnya perkembangan dari sudut ilmu maupun budaya. Dan boleh dikatakan setelah zaman Dark Age berakhir, datangnya zaman Renaissance. Pada zaman inilah, aliran-aliran modernisme mula tercetus. Aliran modernisme ini khususnya muncul kerana adanya gerakan yang digelar Enlightenment. Jadi dalam gerakan ini terdapat beberapa tokoh yang terkenal. Antaranya adalah John Locke, Immanuel Kant dan David Hume. Kerana sikap tidak puas hati terhadap gaya pemikiran pada zaman sebelumnya iaitu zaman Dark Age, tokoh-tokoh ini nekat untuk membawa satu gerakan yang baru yang mementingkan kemajuan. Dikatakan gerakan Enlightenment ini terinspirasi daripada John Locke. Beliau mempunyai minat dalam bidang perubatan dan beliau juga
minat mengkaji ilmu saintifik. Oleh itu, beliau menekankan pemikiran daripada sudut saintifik dalam falsafahnya. Selain John Locke, terdapat juga ahli falsafah yang bernama David Hume. Beliau juga adalah seorang skeptik yang suka mempersoalkan prinsip-prinsip asas dalam kehidupan manusia. Baginya, kepercayaan kepada Tuhan adalah sesuatu yang tidak rasional. Walaupun begitu, beliau beranggapan bahawa sifat-sifat ini adalah sifat semula jadi manusia dan walaupun setengahnya tidak rasional, dia adalah semula jadi dan perlu ada dalam masyarakat. Seterusnya adalah ahli falsafah yang bernama Immanuel Kant. Beliau cuba menerapkan disiplin diri yang baik dan tata cara yang berakhlak di dalam setiap diri manusia tanpa bergantung kepada agama. Antara karya teragung beliau adalah penulisannya yang berjudul What is Enlightenment, yang membahaskan tentang perkembangan sekularisme pada zaman itu. Beliau juga telah memperkenalkan teorinya iaitu teori categorical imperative, iaitu undang-undang yang memastikan semua manusia melunaskan tanggungjawab mereka daripada sudut moraliti. Gerakan modernisme ini diteruskan hingga abad ke-20 dengan munculnya ahli-ahli falsafah seperti Bertrand Russell dan Karl Popper. Seterusnya, kita akan melihat kepada tokoh-tokoh pasca modernisme. Pasca modernisme pula adalah aliran yang tercetus untuk mengkritik aliran modernisme. Mereka beranggapan bahawa aliran modernisme ini bersifat logosentrik yang hanya mementingkan pemikiran dari sudut rasional. Mereka juga berpendapat bahawa ilmu sains itu juga bukanlah 100% datangnya dari pemikiran rasional. Ini kerana ilmu sains itu sendiri boleh dipengaruhi faktor-faktor lain seperti faktor sosiologi dan faktor psikologi. Antara tokoh pasca modernisme yang terkenal adalah Jean-François Lyotard, dan beliau membawa teorinya yang terkenal itu The Postmodern Condition. Teori yang diketengahkan oleh beliau ini menolak metanaratif atau naratif yang dipercayai umum. Selain itu, tokoh yang lain adalah Jacques Derrida. Beliau menemukan konsep deconstruction and difference dalam usahanya untuk mengkritik aliran modernisme. Beliau juga mempersoalkan tentang kesahihan grand theory. Proses deconstructism yang diperkenalkan oleh beliau digunakan untuk mengkritik teks-teks falsafah yang ditulis oleh ahli falsafah sebelumnya. Tokoh lain yang terkenal adalah Michel Foucault. Beliau mengasaskan konsep discourse and discursive. Beliau juga menolak sejarah sebagai sumber disiplin sebenar kerana pada pendapatnya, sejarah hanya diceritakan oleh sebelah pihak, yang ditegaskan dalam pemikirannya yang digelar pemikiran pasca moden Foucault. Seterusnya, kesan-kesan sekularisme terbahagi kepada 3, iaitu dari aspek agama, dari aspek politik dan dari aspek sosial. Yang pertama, dari aspek agama, sekularisme akan melemahkan iman dan menggoyangkan akidah umat Islam. Hal ini kerana sekularisme memiliki kriteria descendment of nature, iaitu menghilangkan alam tabi'i. Hal ini bermaksud pemegang ideologi sekular akan mencuba untuk melupuskan kepercayaan spiritual dan makna rohaniah seperti Tuhan, kejadian langit dan bumi daripada alam kehidupan mereka. Contohnya, pada zaman sekarang, manusia lebih percaya kepada ahli saintis barat mengenai hal-hal astrologi berbanding ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Artikel yang ditulis oleh seorang wartawan Indonesia membincangkan tentang surah Al-Ghasiyah ayat 17 hingga 18 menceritakan tentang kebijaksanaan Allah menciptakan langit yang tinggi dan bumi yang terdampar dan lain-lain lagi. Dalam penulisan yang sama juga, wartawan ini menyebutkan tentang Stephen Hawking yang menyebutkan tentang jenis-jenis buruj dan pergerakan buruj yang telah ditemui oleh para saintis pada tahun 1920-an. Teori Stephen Hawking ini telah dipercayai dan dipersetujui oleh para saintis di dalam industri kerana rata-rata mereka juga adalah pemegang ideologi sekular. Hal ini jelas bahawa umat Islam yang memegang ideologi sekularisme akan cuba untuk memisahkan ilmu sains dan ilmu agama Islam, menyebabkan mereka semakin tidak yakin dengan kebijaksanaan Allah kerana mereka sendiri tidak mendalami ayat Al-Quran yang telah membahaskan hal-hal astrologi ini sejak mula-mula lagi Al-Quran itu diturunkan. Selain daripada itu, kita dapat melihat kesan sekularisme dari aspek politik kerana sekularisme akan menyebabkan desecularization of politik. Bermaksud mereka akan menolak segala autoriti politik yang merujuk daripada sumber-sumber rohaniah ataupun sumber agama.
Penolakan ini dianggap sebagai satu langkah untuk mengubah sejarah. Secara tidak langsung, mereka juga akan mengubah sesuatu di dalam kepimpinan. Ini bermaksud pemimpin akan dipilih dan dilantik tanpa mengambil kira kelayakan dari segi rohani, akhlak ataupun akal mereka. Hal ini kita dapat lihat dari di negara kita sendiri, di Malaysia, di mana penggunaan undang-undang syariah di Malaysia hanya tertakluk dan hanya terhad kepada beberapa isu peribadi umat Islam sahaja, kerana undang-undang sivil di Malaysia mempunyai pengaruh dan kuasa yang lebih besar berbanding undang-undang syariah. Kita boleh ilustrasikan hal ini dengan merujuk kepada kes Ainan bin Mahmud dan Syed Abu Bakar bin Habib Yusuf yang berlaku pada tahun 1939, di mana Mahkamah Tinggi, iaitu sebuah autoriti yang menggunakan undang-undang sivil, Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa anak yang dilahirkan oleh seorang wanita Islam 4 bulan selepas perkahwinannya adalah anak yang sah berdasarkan peruntukan Seksyen 112 Enactment Keterangan, di mana telah jelas hal ini adalah bertentangan dengan syarak dan syariat Islam. Isu anak luar nikah ataupun anak tidak sah taraf telah dibincangkan dan telah termaktub dalam enactment jenayah negeri di Malaysia. Sebenarnya adalah di Negeri Sembilan, di Negeri Pahang, Kelantan dan Sabah. Oleh itu sudah jelas bahawa campur tangan undang-undang sivil dan undang-undang syariah dalam membimbing kehidupan umat Islam akan menyebabkan mereka keliru terhadap hukum-hukum Islam, dan hal ini akan menimbulkan cabaran untuk mendisiplinkan umat Islam mengikut ajaran Islam yang telah diturunkan. Pesan sekularisme dari aspek sosial pula adalah sekularisme akan menyebabkan penghapusan nilai-nilai suci, kerana sekularisme akan menanam fahaman deconcentration of values, di mana fahaman ini akan menyingkirkan segala nilai-nilai suci daripada minda dan tingkah laku manusia. Nilai-nilai suci yang saya maksudkan di sini adalah seperti nilai keagamaan yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Penghapusan nilai-nilai suci pada zaman sekarang yang kita boleh lihat adalah keruntuhan akhlak seperti arak, penagih dadah, homoseks, gangsterisme dan lain-lain lagi. Hal ini boleh dibuktikan dengan merujuk kepada sebuah artikel yang diterbitkan oleh BBC News pada tahun 2019. Artikel ini adalah berkenaan dengan seorang wanita Muslim yang homoseksual, iaitu yang menyukai sesama jenis. Dia menceritakan pengalaman merendahkan seksualitinya apabila dia berada jauh dari rumahnya, iaitu berada di universiti. Rumahnya berada di Bristol, manakala universitinya berada di Manchester, iaitu beratus batu jauh dari rumahnya. Miriam menceritakan tentang hubungan seks dengan teman wanitanya untuk kali pertama. Dia merasakan pengalaman kali pertamanya itu sangat menggembirakan dan memukau. Selain itu, Miriam juga mendapati dirinya merasa kebebasan kerana di universitinya itu dia dapat mendedahkan seksualitinya dengan bebas tanpa rasa takut dihukum ataupun takut dikritik oleh sesiapa, kerana di universitinya rata-ratanya adalah pemegang ideologi sekular dan mereka percaya bahawa seksualiti itu hak semua orang dan mereka layak untuk memiliki seksualiti yang tanpa rasa malu dan takut oleh sesiapa. Assalamualaikum dan hai, saya Kisna Rashika binti Azman akan menyampaikan tajuk cabaran dan cara mengatasi isu sekularisme di Malaysia. Terdapat dua cabaran sekularisme, iaitu dari aspek keagamaan dan kepercayaan. Selain itu dari aspek pendidikan. Pertama sekali, dari sudut keagamaan dan kepercayaan. Menurut Sulaiman Nordin, sekularisme merupakan suatu ideologi yang sangat bercanggah dengan apa yang diajari oleh Islam. Semua kegiatan dan perlakuan seseorang umat Islam itu perlulah berlandaskan syariat Islam dan mencari keredaan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat adalah tujuan utama umat Islam hidup di atas muka bumi ini. Oleh hal yang sedemikian, umat Islam perlu mengelakkan diri daripada mengikuti dan dipengaruhi oleh gerakan pembebasan atau dikenali sebagai liberal daripada golongan para agamawan seperti yang berlaku di Eropah dan dunia barat. Sebagai contoh, pada era sebelum zaman Renaissance, pihak gereja berpendapat bahawa sebarang ilmu pengetahuan yang bercanggah dari pengajaran mereka akan memberi ancaman dan dianggap tidak patut diikuti selain ajaran yang disampaikan oleh mereka. Oleh itu, mereka telah mengasingkan agama dari ilmu, dan faktor-faktor mereka berbuat sedemikian adalah kerana ilmu
yang bernas dan bijaksana serta dapat menyumbangkan kemajuan adalah terhasil daripada golongan cendekiawan-cendekiawan Islam di universiti-universiti di Andalus. Cabaran sekularisme dari aspek pendidikan adalah pendidikan merupakan antara mekanisme atau cara yang pantas dan berkesan dalam menyebarkan ideologi ini kepada masyarakat setempat. Dengan zaman yang serba moden dan dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang maju serta canggih, sesuatu maklumat itu akan mudah disebarkan dengan sekelip mata sahaja. Perkara ini amatlah membimbangkan kerana jika kefahaman sekularisme ini diajar dan didedahkan kepada kanak-kanak remaja, ia akan merosakkan fikiran mereka dan merasai bahawa dunia adalah segala-galanya bagi mereka. Ini adalah kerana sekularisme membawa maksud di mana sesebuah pendidikan itu akan diasingkan dengan nilai keagamaan. Masyarakat tidak dapat mempertimbangkan tentang kewujudan Tuhan, alam akhirat, roh dan lain-lain lagi, dan menyebabkan mereka sering mempersoalkan hal-hal tersebut dan menggoyahkan iman mereka. Pengaruh sekularisme terhadap budaya institusi-institusi pendidikan tinggi, terutamanya di negara-negara Islam seperti Turki, telah memberikan impak yang besar terhadap amalan-amalan setiap individu di negara tersebut. Hal ini dapat dilihat apabila Mustafa Kamal Atatürk telah melaksanakan suatu sistem percampuran antara lelaki dan wanita, tidak kiralah dari pihak pelajar maupun guru. Selain itu, mata pelajaran juga disamaratakan antara lelaki dan perempuan dengan tidak menilai kesesuaian dari segi fitrah masing-masing. Di negara seperti Kuwait pula, sebahagian pelajar wanita yang sebelum ini memakai hijab telah bergaul bebas dan tiada batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Kaum wanita juga tidak kisah jikalau mereka memakai pakaian yang tidak sopan. Selain itu, terdapat beberapa cara bagi mengatasi isu sekularisme. Antaranya ialah undang-undang yang sedia ada perlulah dikaji dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa, terutamanya mengenai usaha dalam mengukuhkan syariat Islam di Malaysia ini. Selain itu, agenda sekularisme di Malaysia dapat dibanteras melalui sistem pendidikan yang utuh serta mengikut syariat Islam dan tidak mudah terpengaruh dengan kaedah sistem pendidikan barat yang menekankan aspek sekularisme dan liberalisme. Perkara ini dapat dicapai sekiranya masyarakat di Malaysia bijak dalam menilai sesuatu maklumat dan mengamalkan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan serta menyelitkan sedikit unsur keagamaan sebagai subjek pelajaran di setiap institusi pengajian, tidak kira di peringkat sekolah maupun universiti. Yang kedua pula, pendidikan tradisional dan moden yang dapat meningkatkan nilai murni di dalam diri serta mengukuhkan akhlak dan kepribadian yang tinggi. Dalam pada itu, ia amatlah penting bagi umat Islam serta masyarakat kaum lain mengetahui dan melengkapi diri mereka dengan ilmu media massa sama ada mengenai berita di dalam dan luar negara supaya maklumat yang diperoleh dapat diteliti dan dinilai dengan baik dan juga selari dengan syariat Islam. Oleh itu, penelitian yang mendalam terhadap isi kandungan, proses pengumpulan maklumat dan objektifnya perlulah berdasarkan tanggungjawab sosial. Kesimpulannya jelaslah bahawa sekularisme itu merupakan satu sistem yang berasal dari Barat yang telah memberikan kesan yang cukup besar terhadap masyarakat di Malaysia. Tambahan pula, dalam Islam juga tidak didapati adanya suatu pertentangan antara sains dan juga agama. Oleh itu, fahaman sekularisme ini merupakan satu ancaman yang besar terhadap kesejahteraan hidup umat manusia yang sudah lama berpegang akan tamadun yang baik dan juga cemerlang. Sekian keterangan daripada kami. Terima kasih.